Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya KS6730 Muhammad Muizzuddin bin Musa bersama 8 orang ahli kumpulan saya akan membentangkan amalan rasuah dalam negara antara persepsi dan realiti. Tanpa membuang masa, saya menyerahkan pembentangan ini kepada ahli kumpulan saya. Secara umumnya, istilah rasuah merupakan istilah yang digunakan dalam bahasa Melayu bagi merujuk perbuatan pemberian hadiah atau sesuatu dengan tujuan bagi melakukan sogokan, penyuapan dan sebagainya. Di mana istilah rasuah ini diambil daripada perkataan Arab yang merujuk kepada ar-riswah. Berdasarkan Al-Quran, perbuatan rasuah ini merupakan salah satu perbuatan yang boleh dianggap sebagai suatu jenayah, batil dan amatlah tidak boleh serta bertentangan dengan agama Islam. Menurut Undang-Undang Malaysia yang terkandung dalam Seksyen 3AB dan 4AB dalam Akta Pencegahan Rasuah 1961 Pindaan 1971 menjelaskan bahawa rasuah merujuk kepada tindakan memberi ataupun menerima apa-apa sahaja suapan sebagai dorongan, upah atau galakan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang ada hubungan dengan prinsipnya. Sebagai contoh, seorang pegawai polis menggunakan kuasa sebagai anggota polis untuk meminta rasuah atau suapan daripada pesalah, misalnya pencuri, untuk dilepaskan sekiranya pencuri itu dapat memberi apa yang dikehendaki dalam bentuk nilai atau sebagainya. Manakala suapan pula, menurut Seksyen 2 Akta Pencegahan Rasuah 1997 merujuk kepada wang, derma, pinjaman, hadiah, cagaran bahaga, harta atau kepentingan mengenai harta, iaitu apa-apa jenis harta sama ada alih atau tidak alih atau apa-apa manfaat seumpamanya. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, persepsi merujuk kepada gambaran atau bayangan dalam hati atau fikiran, pandangan atau tanggapan seseorang terhadap sesuatu. Manakala realiti pula merujuk kepada keadaan yang nyata. Di Malaysia, jenayah rasuah yang berlaku sebenarnya adalah semakin membimbangkan dan seolah-olah menjadi amalan dan kebiasaan yang wujud dalam kalangan masyarakat. Salah satu persepsi masyarakat terhadap SPRM adalah persepsi masyarakat yang negatif terhadap organisasi SPRM ini dalam menangani jenayah rasuah di Malaysia. Menurut Samsun Bahrin 2021, keberkesanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di mata masyarakat bukan mudah untuk diperoleh dan apatah lagi masyarakat yang sekarang lebih cenderung menilai keberkesanan berdasarkan persepsi dan bukannya realiti. Selain itu, perkara yang kurang memuaskan adalah berkaitan dengan isu ketidakfahaman serta persepsi negatif masyarakat yang menganggap SPRM ini masih tidak tulus dalam menjalankan tugas. Masyarakat hanya akan meyakini keberkesanan tindakan SPRM apabila mereka benar-benar percaya dengan kewibawaan serta integriti seseorang. Pada tahun 2009, SPRM yang sebelum itu dikenali sebagai Badan Pencegah Rasuah ataupun dikenali sebagai BPR diubah daripada sebuah organisasi yang dianggap kurang telus kepada sebuah agensi yang cukup telus. Hal ini diwujudkan kerana semua pihak menginginkan satu organisasi yang memiliki integriti dan ketulusan yang profesional dalam menjalankan tugas masing-masing. Keberadaan SPRM yang telah menukarkan kriteria yang baru daripada BPR telah memberikan sambutan yang hangat daripada pelbagai pihak. Hal ini demikian kerana pelbagai pihak sangat menginginkan amalan rasuah ini dapat dibendung, malah tidak wujud lagi di negara ini. Walau bagaimanapun, dengan adanya SPRM juga amalan rasuah juga tetap berlaku, malahan semakin meningkat. Oleh itu, masyarakat juga memberi persepsi yang negatif terhadap agensi SPRM ini kerana tidak dapat membendung amalan rasuah secara wabarakatuh. Jadi saya akan sambung berkenaan dengan realiti masyarakat terhadap organisasi SPRM. Realiti yang pertama, meskipun kebanyakan masyarakat menganggap organisasi SPRM sebagai pihak yang membantras rasuah
Namun hakikatnya terdapat juga kes rasuah yang berlaku melibatkan ahli SPRM sendiri. Sebagai contoh, pada 14 April yang lalu, satu kes berkenaan rasuah telah berlaku melibatkan 2 orang lelaki termasuk seorang pegawai SPRM. Suspek dipercayai telah bersubahat bersama seorang lelaki dengan menerima rasuah sebanyak RM100,000 sebagai dorongan untuk tidak melakukan siasatan lanjut. Walaupun suspek merupakan individu di kalangan pegawai SPRM sendiri, tetapi disebabkan sifat tamak dan tidak jujurnya telah menyebabkan berlaku juga kes rasuah dalam kalangan SPRM. Realiti yang seterusnya, walaupun masyarakat berpendapat bahawa SPRM tidak menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, namun secara realitinya pihak SPRM telah menyelesaikan dan membongkarkan pelbagai kes dan isu berkenaan rasuah, terutamanya yang melibatkan pihak berkuasa dan pejabat-pejabat awam. Namun ia seolah-olah tidak mendapat perhatian masyarakat dan tidak cukup untuk mengubah tanggapan masyarakat terhadap SPRM dengan sepenuhnya. Dan akibat daripada itu, masyarakat semakin hilang kepercayaan terhadap kewibawaan SPRM dalam menjalankan tugas mereka. Seharusnya masyarakat perlulah berpendapat bahawa isu rasuah yang berlaku dalam negara kita berpunca dari sikap individu itu sendiri. Masyarakat tidak sepatutnya menyalahkan organisasi penguatkuasa undang-undang seperti SPRM di atas segala sindiket rasuah yang berlaku dan semakin meningkat dalam negara kita. Jadi sekian sahaja daripada saya, teruskan dengan rakan-rakan yang lain. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang persepsi masyarakat terhadap peranan media massa dalam memberi kesedaran kepada orang ramai. Dari segi persepsi negatif, media massa tidak memainkan peranan dalam memberi ataupun memupuk kesedaran masyarakat berhubung dengan kes rasuah. Hal ini demikian kerana kita masih lagi mendengar ataupun dapat membaca berkaitan dengan kes-kes rasuah yang berlaku di negara kita di media sosial seperti Facebook, Telegram, Twitter ataupun sebagainya. Buktinya, bilangan tangkapan kes jenayah rasuah di Malaysia oleh pihak SPRM pada tahun 2019 menunjukkan peningkatan sebanyak 23% berbanding dengan tahun 2018. Selain itu, menurut Ketua Perangkaan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir, beliau berkata bahawa statistik menunjukkan peningkatan bagi kesalahan memberi rasuah meningkat sebanyak 79% dan diikuti tuntutan palsu sebanyak 35.8%. Seterusnya, masyarakat juga mempunyai persepsi positif terhadap media massa di mana media massa sentiasa telus dalam memaparkan isu berkaitan dengan rasuah tanpa menyembunyikan sebarang informasi. Hal ini kerana media massa berperanan sebagai medium penting dalam memberi kesedaran kepada masyarakat kerana seperti yang kita tahu, rasuah merupakan musuh nombor 1 negara. Kes rasuah yang berlaku di negara kita tidak kira dalam sektor kerajaan dan sektor swasta tidak boleh disembunyikan daripada penyampaian media kerana isu ini merupakan isu yang penting dan perlu diketahui oleh pihak masyarakat. Sebagai contoh, kes rasuah yang berlaku ialah di mana seorang anggota polis berpangkat sarjan telah dihadapkan di Mahkamah Syiksaan atas 3 tuduhan rasuah. Tertuduh telah meminta rasuah sebanyak 13,000 daripada Abdul Rahman Mutaz Ali sebagai dorongan untuk menutup kes narkotik yang berlaku di Kepala Batas. Seterusnya saya serahkan kepada rakan pembentang yang akan membentangkan bahagian yang seterusnya. Seterusnya berkaitan dengan realiti terhadap peranan media massa dalam memberi kesedaran kepada masyarakat berhubung dengan isu rasuah. Jadi seperti yang kita ketahui, media massa memainkan peranan yang sangat penting dalam menyampaikan pelbagai maklumat. Begitu juga dengan maklumat berkaitan dengan isu rasuah. Jadi untuk membincangkan mengenai realiti media massa dalam memberi kesedaran kepada masyarakat berkaitan dengan isu rasuah, kita katakan bahawa realitinya pihak media massa memainkan peranan pada tahap yang optimum dalam memberi kesedaran kepada masyarakat berkaitan dengan isu rasuah. Hal ini dapat kita lihat melalui portal-portal yang telah dikeluarkan oleh pihak media, berita-berita yang disiarkan di kaca TV, di corong radio dan juga isu-isu terkini berkaitan rasuah yang telah dipaparkan di dada akhbar. Semuanya membantu dalam memberi kesedaran kepada masyarakat berkaitan dengan isu rasuah. Jadi hal ini secara tidak langsung dapat kita menangkis persepsi masyarakat yang
berpendapat bahawa pihak media massa tidak begitu memainkan peranan dalam memberi kesedaran kepada masyarakat berhubung dengan isu rasuah. Realiti yang kedua berkaitan peranan media massa dalam memberi kesedaran terhadap isu rasuah ini adalah meskipun pelbagai isu berkaitan rasuah telah disiarkan, namun masih terdapat setengah pihak media massa yang bersifat menyelindungi keseluruhan berita berkaitan dengan isu rasuah. Hal ini sebagai contoh dengan tidak memaparkan wajah tertuduh ataupun nama ataupun jawatan yang disandang oleh tertuduh yang melakukan rasuah tersebut, dan hal ini juga dapat dikuatkan dengan keterangan yang diberikan oleh Peguam Mazlan Mak Zain yang mana menyeru pihak media untuk sentiasa melaporkan berita berkaitan dengan rasuah dengan secara tepat dan mendapat sokongan daripada pihak berkuasa jika seandainya mereka mendapat syarat daripada sesetengah pihak untuk menyuruh tidak memaparkan keseluruhan informasi berkaitan dengan rasuah. Assalamualaikum, saya Ida Maisara akan sambung bahagian persepsi dan realiti masyarakat terhadap indeks persepsi rasuah iaitu CPI, dan saya akan tekankan untuk bahagian persepsi masyarakat terhadap CPI di Malaysia. Baiklah, menurut portal rasmi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, indeks persepsi rasuah CPI merupakan penanda aras utama di peringkat global bagi rasuah sektor awam yang memberikan gambaran tahunan berkaitan tahap rasuah dengan menentukan kedudukan negara-negara di seluruh dunia. Menurut utusan Malaysia pada tahun 2021, Malaysia jatuh 6 anak tangga daripada kedudukan ke-51 pada tahun 2019 kepada kedudukan ke-57 daripada keseluruhan 180 negara dalam indeks persepsi rasuah CPI 2020 yang telah dikeluarkan Transparency International TI. Malah juga negara kita juga mencatat skor 51 daripada 100 pada tahun 2020 berbanding skor 53 pada tahun 2019 dengan berdasarkan tahap persepsi rasuah dalam sektor awam negara mengikut skala kosong yang menunjukkan rasuah paling korup sehingga skala 100 yang menunjukkan kes rasuah berada pada tahap paling bersih. Hal ini telah menimbulkan persepsi masyarakat bahawa akibat kejatuhan kedudukan dan skor ini sememangnya telah menunjukkan bahawa kegiatan rasuah semakin serius di negara ini. Tambah lagi, pada ketika itu telah didedahkan bahawa berlakunya rasuah tender kerajaan yang bernilai 38 bilion ringgit. Perkara ini membuatkan masyarakat beranggapan bahawa rasuah di Malaysia ibarat penyakit barah tahap 4 yang sukar untuk dirawat. Hal ini demikian kerana kes rasuah yang semakin hari semakin tinggi membuatkan agak sukar untuk mencari jalan penyelesaian yang menyeluruh bagi mengatasi masalah rasuah ini. Daripada perkara ini, masyarakat beranggapan bahawa pihak kerajaan dan pihak SPRM tidak menjalankan tugas mereka dengan baik berikutan dengan penurunan kedudukan dan skor yang berlaku dalam indeks persepsi rasuah CPI di Malaysia. Realiti berkenaan indeks persepsi rasuah CPI. Indeks persepsi rasuah CPI dikeluarkan oleh Transparency International TI berdasarkan pengumpulan kajian-kajian dan soal sidik yang dijalankan oleh pihak ketiga ke atas ahli-ahli perniagaan luar negara mengenai persepsi rasuah di negara yang mereka diami. Realitinya, indeks ini mengkhususkan pandangan dan bukannya tahap sebenar rasuah di negara terbabit. Berdasarkan fakta ini, CPI dianggap tidak tepat kerana ia tidak menggambarkan keadaan sebenar dan hanya mampu menggambarkan kedudukan relatif sesebuah negara dalam carta rasuah antarabangsa. Nilai skor yang ditunjukkan juga dalam penghinaan CPI tersebut tidak berupaya menggambarkan atau mengukur dengan tepat tahap pencapaian inisiatif anti rasuah di sesebuah negara. Hal ini kerana jumlah kajian dan soalan berbeza dan berubah mengikut tahun dan negara. Malah kaedah dalam mengira CPI itu sendiri berbeza pada setiap tahun. Indeks ini juga bukanlah sesuatu kajian menyeluruh terhadap kes rasuah, tetapi hanya mengumpulkan beberapa kajian lain menjadi satu indeks rasuah. Sumber kajian bagi CPI bagi setiap negara juga adalah berbeza. Contohnya, bagi tahun 2018, 13 sumber data digunakan untuk CPI Malaysia. Namun bagi negara lain, jumlah sumber data yang digunakan untuk mengukur indeks ini adalah berbeza. Oleh itu, disebabkan perbezaan ini, ramai pemimpin negara mempersoalkan ketepatan CPI ini. Selain itu, kedudukan Malaysia dalam indeks persepsi rasuah CPI pada 2017 tidak mencerminkan tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam usaha memerangi rasuah di negara ini melalui operasi dan penguatkuasaan secara berterusan. Hal ini telah dinyatakan oleh Ketua Suruhanjaya SPRM Tan Sri Zulkifli Ahmad. Beliau juga menyatakan bahawa Malaysia sepatutnya diletakkan pada kedudukan yang lebih baik jika CPI ini diambil kira melalui tindakan agresif dan tangkapan ke atas individu yang terbabit dalam kegiatan rasuah. Beliau juga menyatakan indeks yang dikeluarkan tidak menggambarkan dengan tepat dengan tindakan yang diambil oleh SPRM sendiri seperti membuat tangkapan yang agresif sejak 2017. Secara keseluruhannya,
Jelaslah bahawa terdapat pelbagai persepsi dan realiti yang wujud berkaitan amalan rasuah yang berlaku di Malaysia, di mana persepsi dan realiti sebenar yang berlaku ada kalanya dilihat bertentangan dan berbeza di antara satu sama lain. Hal ini jelas dapat dilihat melalui persepsi dan realiti masyarakat terhadap pihak berkuasa, peranan media massa dalam memberi kesedaran kepada orang ramai dan pengurangan kes rasuah dalam negara yang dilihat seolah-olah wujud pencanggahan di antara persepsi dan realiti sebenar yang berlaku, di mana perkara ini ada dijelaskan di dalam pembentangan kami. Terima kasih diucapkan kepada semua ahli kumpulan saya di atas satu pembentangan yang cukup hebat setakat tadi. Baiklah, saya rasa setakat itu sahaja daripada kami. Segala silap dan salah mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.